Finally, Poco telah pun melancarkan smartphone mid-range baru dorang. Ini dia Poco X4 Pro 5G yang terbaru. Dan kotak dia memang amat senonoh macam Poco punya kotak sebelum-sebelum ni. Warna hitam, kuning dan juga ada logo Poco model Poco X4 Pro. Basically dalam kotak jalan dia memang very basic. Korang akan dapat casing yang memang simple je casing dia. Dan nampak dia punya rekaan kamera bump tu memang besar gila. Pada bahagian bawah ni ada dapat sekali dengan charger dengan fast charging 67 watt. Lebih kurang je macam Redmi Note 11 Pro 5G dan kabel USB-A to USB-C. Ini dia Poco X4 Pro yang berwarna laser black. So dia ada 3 pilihan warna, ada laser black, ada laser blue dan juga ada warna Poco yellow yang memang amat sinonim lah dengan warna Poco warna kuning kan. So dari segi rekaan, shape apa semua korang boleh nampak dia amat sinonim lah macam rekaan yang ada pada Redmi Note 11 Pro 5G. So rekaan dia boleh dikatakan 95% sama je. Cuma ada keunikan sikit yang Poco buat untuk rekaan kamera bump dia. Kalau korang tengok secara sebelah-sebelah ni, untuk kamera bump yang ada pada Poco S4 Pro ni, dia punya kamera bump tu memang besar gila ni. Tapi untuk Redmi Note 11 Pro 5G, dia simple macam ni je. Dia memang very sinonim lah macam rekaan Redmi Note 10 apa semua sebelum-sebelum ni kan. Inilah rekaan DNA yang ada pada Poco dan juga Redmi. Dia lebih kurang aja, cuma kedudukan kamera dia je dia ubah sedikit. Dan kalau korang perasan, untuk kedudukan kamera yang ada pada Poco S4 Pro ni, dia ada sensor kamera bulat yang terbojol berbanding dengan kamera bump ni. So dia ada 2 tingkat. Berbanding dengan ni, dia 2 tingkat petak tau. So ada perbezaan sedikit lah untuk rekaan yang ada pada Poco X4 Pro. Tapi lain-lain tu memang boleh dikatakan 95% sama je. And back panel dia adalah jenis glass. And frame dia adalah jenis plastik. Ada power button dengan fingerprint scanner dan volume button. Pada bahagian bawah ni ada bahagian speaker. And then USB-C port, microphone dan ada SIM slot. So SIM slot ni boleh letak 2 SIM ataupun 1 SIM dengan micro SD. Dan pada bahagian atas ni ada audio jack, ada satu lagi speaker. So basically smartphone ni ada dual speaker dan juga high res certification, ada air blaster dan ada satu lagi mikrofon. Basically panel belakang ni adalah jenis glossy tau. Dia bukannya matte finish. So memang senang gila tangkap abu, and then kesan cap jari tu memang senang nampak. Ada tulisan Poco 108MP, AI, 5G, macam-macam jenis tulisan yang ada pada bahagian back panel untuk Poco X4 Pro. So kalau nak bandingkan antara rekaan belakang Redmi Note 11 Pro 5G dan juga Poco S4 Pro, aku tak tahu aku nak prefer mana satu. Korang rasa korang suka mana satu rekaan? Poco S4 Pro ataupun Redmi Note 11 Pro 5G? Korang boleh kongsikan dekat komen mana satu rekaan yang korang paling suka sekali. Tapi personally, aku suka texture yang ada pada Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi dalam masa yang sama, aku suka rekaan yang daripada Poco S4 Pro. Sebab rekaan dia nampak macam unik jugalah kalau nak bandingkan dengan kebanyakan smartphone sekarang, macam lebih kurang je kan dia punya kamera bump kat sini kan. Tapi yang ni dia macam besar kita nampak, and dia ada Poco besar-besar kat sini. Nampaklah ini smartphone Poco. Dia macam unik sikit lah. And dia ada macam satu sinaran yang korang boleh nampak kalau belik-belik tu kan. Nampak banyak sinaran, macam sinaran ke atas, ke bawah semua kan. Menarik lah, unik lah. Cuma smartphone ni kalau nak bandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G, dia berat sikit tau. Kalau Redmi Note 11 Pro 5G berat dia adalah 202 gram. Ini adalah 205 gram. So dalam 0.3 gram, 3 gram macam tu je berat berbanding dengan yang Redmi Note 11 Pro 5G. So maybe disebabkan oleh kamera bump belakang ni besar, so dia a few gram je berat daripada Redmi Note 11 Pro 5G. Dan macam biasa, dia punya fingerprint scanner memang sangat-sangat pantas dekat power button ni, memang very seamless. Itu benda yang aku boleh puji dengan Poco S4 Pro ataupun Redmi punya smartphone. Untuk skrin dia menggunakan skrin Super AMOLED display yang bersaiz 6.67 inci dan ada refresh rate 120Hz dengan pilihan 60Hz. So ada 2 pilihan, sama ada korang nak the highest refresh rate ataupun the lowest refresh rate. So just pergi ke bahagian display and then dekat sini korang boleh pilih lah antara salah satu yang korang nak. Basically Poco S4 Pro ni menggunakan MIUI 13 for Poco, tapi dia masih menggunakan Android 11 bukannya Android 12. Dan untuk dia punya UI memang very identical macam Xiaomi ataupun Redmi punya MIUI, but this one is a bit different je sebab dia ada home drawer ni. So kalau Xiaomi ataupun Redmi ni dah tak ada dah benda tu. So dia just macam straightforward macam tu je, macam iPhone.
Dan ya, itu depends pada pilihan masing-masing, sama ada korang suka MIUI 4 Poco ataupun dia suka MIUI biasa macam Redmi ni. Poco S4 Pro 5G ni masih menggunakan punch hole display, and then ada dagu yang tebal pada bahagian bawah ni, bezel yang nipis sikit pada bahagian kiri kanan dan juga atas. Dan untuk speaker dia ada Dolby Atmos, dual speaker atas juga pada bahagian bawah ni, ada high res certification, and ada IP53 water and splash protection macam tu. Kalau korang tanya aku berapakah harga jualan untuk Poco S4 Pro 5G dekat pasaran Malaysia nanti, aku rasa lebih kurang je macam Redmi Note 11 Pro 5G, ataupun mungkin lebih sikit ataupun mungkin kurang sikit. Sebab untuk Poco S4 Pro ni ada pilihan 8GB RAM dan juga 256GB storage berbanding dengan Redmi Note 11 Pro 5G yang hanya ada pilihan sampai 8GB RAM dan juga 128GB storage saja. So dia ada limit storage kat situ, but this one double storage. So dia better sikit lah untuk storage yang korang akan dapat pada Poco S4 Pro berbanding dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Yang lain tu lebih kurang sebenarnya menggunakan chip Snapdragon 695 5G. Yes, smartphone ni ada 5G, dia feature proof in terms of network tu. Kalau korang nak guna dalam masa lama sikit, smartphone yang ada 5G tak ada masalah. Dari segi memori ada dua pilihan gig RAM, sama ada 6GB of RAM ataupun 8GB of RAM, and then menggunakan UFS 2.2. Dan bagi aku, in terms of spesifikasi yang Poco tawarkan pada Poco S4 Pro, memang boleh tahan juga sebenarnya. Cuma kalau nak bandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G, aku tak tahu nak pilih mana satu. Mungkin aku lebih pilih 8GB RAM dan juga 256GB storage yang ada pada Poco S4 Pro, sebab dia punya storage tu lebih besar kan. So tak perlu nak tambah memory card. Masih dapat fast charging 67W dalam kotak jualan. Even phone yang mencecah harga 5,000, 6,000, 7,000 pun tak dapat fast charging 67W dalam kotak jualan, tapi ni dapat. Dan untuk kamera dia, basically menggunakan kamera yang sama je macam Redmi Note 11 Pro 5G. Menggunakan 3 kamera, 108MP kamera utama yang besar ni, sensor besar ni, and 8MP ultra wide dan juga 2MP makro. Kita boleh jangkakan kamera dia akan lebih sinonim je macam kamera yang ada pada Redmi Note 11 series. Ada ultra wide, ada 1x, ada 2x, and then ada portrait mode dengan aperture yang kita boleh ubah daripada f1.0 sampailah f16. Dan dekat bahagian more ni ada 108MP, night mode, panorama, document, slow motion, time lapse, long exposure, short video, dual video apa semua. And video ada ultra wide video, pro camera pun ada kat sini. Tapi untuk video dia, tak silap aku, dia hanya menyokong sehingga 1080p dan juga 30fps saja. So itu salah satu kekurangan lah untuk Poco S4 Pro. Kalau dia bagi 60fps ataupun maybe 4K 30 ke, mungkin better lah kan, 4K resolution kan. Portrait mode dia boleh tahan juga tau sebenarnya. Portrait mode dia, potongan dia agak baik. So ini adalah gambar ultra wide. Ultra wide dia macam kurang sharp, nampak noise sikit kan. And ini adalah foto 1x dia. Ya, boleh tahan sharp. Kalau kita zoom pun still nampak every single words dengan sangat-sangat jelas kat sini. Aku rasa kalau harga 1,300, 1,400 tu macam dia agak pricey lah. Tapi kalau Poco jual dengan harga dalam 1,200, 1,100 untuk 256GB, mungkin this is one of the best mid-range yang korang boleh dapatkan instead of Redmi Note 11 Pro 5G. Ya, dari segi rekat ni memang dia macam agak pelik ataupun unik sikit sebab dia punya kamera bump memang besar kedabak, and then ada satu sensor yang tersembul keluar ni. But yeah, it's look different lah daripada phone-phone yang ada kat pasaran sekarang ni kan. Cuma aku kurang gemas sikit lah dengan dia punya keserabutan tulisan yang banyak gila dekat bahagian belakang ni. Kalau dia make it simple, mungkin dia akan nampak lebih premium lah smartphone ni. Another features lagi yang ada pada Poco S4 Pro ni adalah dia punya screen menggunakan Corning Gorilla Glass 5, and then brightness tu mencecah 1200 nits dengan 360 touch sample rate. And smartphone ni juga menyokong NFC, ada liquid cool technology untuk penggunaan gaming tu supaya tidak overheat sangat pada smartphone ni. Of course sebab dia punya back panel ni menggunakan glass. So far smartphone ni rasa agak solid lah. Dia macam lebih kurang je macam rekat yang ada pada Redmi Note 11 Pro 5G. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku mengenai Poco S4 Pro. Dan macam biasa, kalau korang nak beli Poco S4 Pro, aku letak link pembelian dekat bahagian description untuk korang dapatkan Poco S4 Pro yang terbaru. Dan aku prefer warna Poco yellow tu kot. Lagi nampak menyelah daripada warna laser black yang very simple warna dia, ataupun maybe korang boleh dapatkan yang warna laser blue pun nampak menarik juga sebenarnya.